Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alia Nur Husna binti Zainal daripada DEC 4C. Okey, memberi tips kepada ibu bapa tentang perkembangan sosial kanak-kanak. Okey, pada peringkat pertama dan fasa yang pertama mula-mula sekali ialah fasa kepercayaan lawan kecurigaan, iaitu pada peringkat 0 hingga 18 bulan. Means baby lagi lah, bayi. So kanak-kanak pada peringkat bayi, diorang takut dengan ibu yang selain ibu bapa mereka. Diorang tak nak dengan ibu bapa mereka. Sebab pada peringkat ni bayi mula menjalankan hubungan kasih sayang dan kepercayaan kepada ibu bapa mereka. Okey, so diorang takkan percaya kepada orang lain selain ibu bapa. Sebab orang first yang diorang lihat dekat dunia ialah mak ayah diorang. Bila diorang buka mata dapat melihat tu kan. Bayi akan merasa selamat dan percaya kepada ibu bapa serta yang dapat merasai kasih sayang yang dicurahkan sepenuh hati. Sebaliknya, bayi akan menangis jika tidak melihat ibu bapa ataupun orang yang tidak dikenali berhampiran dengan. Means macam kalau orang yang dia baru first time jumpa, so dia memang akan menangis, itu normal. So tips yang saya dapat ni adalah daripada Erik Erikson pada tahap 1. Hai, saya Balkis. Untuk mengembangkan lagi perkembangan sosial kanak-kanak, sebagai guru yang berdedikasi, kita hendaklah menghargai setiap hasil usaha atau pencapaian kanak-kanak dengan memuji mereka dan memberi sokongan kepada mereka walaupun mereka gagal. Hal ini kerana kanak-kanak yang berjaya akan merasa bangga apabila dipuji dan kanak-kanak yang gagal pula akan lebih bersemangat jika mereka diberi sokongan. Sesuai dengan teori Erik Erikson pada tahap keempat mengikut peringkat umur 6 hingga 12 tahun, iaitu ketekunan lawan rasa rendah diri. Kanak-kanak amat sensitif apabila melibatkan kegagalan. Oleh itu, guru hendaklah memainkan peranan penting dalam memastikan kanak-kanak sentiasa yakin untuk membuat aktiviti lain meskipun pernah gagal. Perkembangan sosial kanak-kanak bagi tahap yang keempat iaitu industri lawan rasa rendah diri. Tipsnya ialah jika kanak-kanak tidak dapat melakukan sesuatu perkara yang disuruh oleh ibu bapa atau guru-guru, ibu bapa atau guru-guru tidak boleh memarahi ataupun menengking kanak-kanak tersebut. Malah, ibu bapa atau guru-guru perlu menegur dengan nada suara yang lembut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Alfira binti Said dari kelas DEC 4C, dan tips saya yang seterusnya ialah kanak-kanak akan terus bersikap berdikari dengan meneroka persekitaran dan kemahiran baru yang digemarinya. Mereka suka dan kerap kali bertanyakan soalan dan mahukan penjelasan untuk setiap situasi yang berlaku. Sokongan yang diberi akan menggalakkan inisiatif dan didik kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak ni dia suka bertanyakan soalan di hadapan mereka. Contohnya apa yang mereka lihat, mereka akan tanyakan untuk mendapatkan kepastian daripada kita sendiri. Dan kita perlulah bagi sokongan kepada kanak-kanak untuk mereka rasa diri mereka lebih baik dan mereka akan yakin dengan diri mereka sendiri dan tidak akan rasa bersalah, dan mereka nak tahu benda tu dan perkara itu apakah yang akan berlaku seterusnya. Sebab itu mereka suka bertanyakan soalan-soalan yang jadi kita perlu jawab dengan jawab dengan lebih teliti lah, dengan penuh penjelasan lah macam tu. Perkembangan sosial kanak-kanak. Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat ataupun budaya. Pendek kata, perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran ataupun lingkungan sosial. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi, aktiviti bermain, perkembangan kognitif sosial, persahabatan dan perhubungan dengan rakan sebaya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nadira Asyari akan menerangkan tips perkembangan sosial kanak-kanak.
iaitu ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak mereka untuk berinteraksi dan bergaul dengan kanak-kanak lain, sama ada di sekolah atau di tempat awam seperti taman permainan, agar kanak-kanak terbiasa dan yakin untuk bersosial, serta tidak memberi kesan negatif di masa depan. Sebagai contoh, kanak-kanak tidak mempunyai kawan kerana malu dan tidak pandai bersosial dengan orang sekeliling. Saya akan kaitkan dengan teori psikososial Erik Erikson pada peringkat 2, iaitu autonomi lawan rasa malu dan sangsi. Autonomi menunjukkan kanak-kanak akan rasa yakin dan cuba berdikari apabila diberi galakan oleh ibu bapa untuk melakukan sesuatu, seperti untuk bersosial. Dan rasa malu dan sangsi menunjukkan kanak-kanak akan rasa malu dan rendah diri apabila tidak diberi dorongan oleh ibu bapa dan orang sekeliling untuk melakukan sesuatu.